Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada beberapa ahli politik. Mereka kata Anwar Ibrahim tidak cukup bagus untuk jadi Perdana Menteri. Ada juga yang kata mereka lebih baik daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi yang saya hairan, mereka tak nyatakan pula apa kebaikan yang mereka miliki. Kalau betul mereka lebih baik daripada Anwar Ibrahim, apa sumbangan mereka, apa ide mereka yang sudah ada yang boleh membuat mereka lebih baik daripada Anwar Ibrahim? Persoalan yang seterusnya ialah waktu Perikatan Nasional berkuasa selama beberapa bulan sebelum ini, adakah yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim yang mereka lakukan? Dan adakah penambahbaikan yang telah dibuat oleh mereka? Selain daripada ketidakstabilan politik yang berlaku sepanjang waktu itu. Itulah orang kata, cara permulaan yang buruk akan juga menyebabkan semuanya jadi buruk. Tapi kita nak membidas tindakan beberapa orang ahli politik, khususnya daripada parti pembangkang, yang cuba berterusan menghentam dan mengecam Anwar Ibrahim sebagai orang yang kurang bekerja. Kata beberapa ahli politik di Malaysia, kata mereka tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh, semua itu adalah pembohongan semata-mata. Sedang ahli parlimen pembangkang ini cuba merosakkan nama Anwar Ibrahim dan cuba untuk memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak mampu memimpin negara ini. Anwar pula sedang sibuk kesana kesini untuk memajukan Malaysia. Jadi saya rasa tak adil lah mereka ni mengecam Anwar Ibrahim, tak buat ini, tak buat itu. Padahal Anwar Ibrahim kesana kesini tanpa lagi memperdulikan kesihatan, rehatnya, bahkan waktunya pun terkorban semuanya, semata-mata untuk mahu memajukan Malaysia. Terkini Anwar Ibrahim di saat dia dikecam, di saat dia dicaci, rupa-rupanya Anwar Ibrahim bukan berada di rumah di Malaysia untuk bersenang-lenang, tapi dia sedang sibuk mencari peluang perniagaan di Arab Saudi. Baru-baru ini kita dengar, kita dilaporkan bahawa Muhyiddin Yassin nak memohon pasport beliau untuk dilepaskan untuk membawa keluarga bercuti. Lihatlah kan, Muhyiddin nak pergi bercuti. Muhyiddin nak pergi bercuti bersama keluarga, nak ambil pasport. Anwar Ibrahim dia buat apa? Bercuti ke? Tak pun. Dia pergi mencari pelaburan di Arab Saudi. Inilah Perdana Menteri yang kita mahu. Inilah yang Perdana Menteri yang kita mahu. Di saat dia dikecam, dia tak membalas, tapi dia cari, dia buktikan yang dia adalah kompeten untuk jawatan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan delegasi Malaysia turut mencari peluang pelaburan dengan Arab Saudi ketika menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN GCC. Saya turut menerima kunjungan Gabina Public Investment Fund Arab Saudi, Nasir Al-Rumayyan dan delegasi bagi membincangkan serta meneroka serta meningkatkan peluang kerjasama dalam bidang pelaburan ke tahap baru, kata Anwar Ibrahim. Kerjasama antara PIF dan Petronas, Hazanah Permodalan Nasional Berhad dan Perkumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP turut disentuh bagi meneroka pelaburan baru, peluang pelaburan baru, kata Anwar Ibrahim melalui hantaran Facebook. Pembangunan dan pengkomersialan sektor persijilan halal dan tenaga hijau dibincangkan secara terperinci. Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar turut berkata hari ini dimulakan dengan mesyuarat bersama Syarikat Petroleum dan Gas Asli Arab Saudi Aramco. Perbincangan tertumpu pada hubungan pelaburan dan perdagangan antara kedua-dua negara, dan hubungan ini diperteguh melalui penubuhan jawatan kuasa bersama yang ditubuhkan. Saya punya keyakinan yang tinggi bahawa kerjasama erat ini pasti membawa pulangan yang bermanfaat untuk buat negara dan rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu Anwar Ibrahim juga telah pun mengungkapkan isu Palestin diangkat oleh Anwar Ibrahim dengan Liga Muslim Sedunia. Kalau ada orang cakap Anwar Ibrahim tak cukup lagi untuk memperjuangkan Palestin,
itu semua adalah pembohongan kerana Anwar Ibrahim sudah bersungguh-sungguh ke sana ke sini membawa isu Palestin. Semoga kesehatan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus dilindungi oleh Tuhan. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita bangga kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalankan tugas dengan telus dan luar biasa. Beliau tidak pernah memilih bulu. Sama ada itu pembangkang, ada itu kerajaan, beliau kata akan ambil tindakan. Anwar Ibrahim pernah berjanji, tidak peduli itu pembangkang kah, itu kerajaan kah, kalau mereka melakukan jenayah, melakukan kesalahan, kata beliau, urus sendiri. Dia tidak akan campur tangan, apalagi mahu membantu, kata beliau. Dan terkini, SPRM yang ada di Malaysia sejak akhir-akhir ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, benarlah SPRM menjadi badan penguatkuasaan tempatan Malaysia yang amat proaktif dan luar biasa hebat. Ini kerana mereka mempunyai bos dan mempunyai kepimpinan yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut-takut melaksanakan tanggungjawab. Tak pedulilah mereka dikecam, dihentam atau sebagainya, SPRM tetap menjalankan tugas mereka dengan begitu luar biasa. Terkini, menurut Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia, mengatakan ahli politik dari kerajaan juga didakwa di mahkamah. Inilah yang kita mau. Keputusan daripada badan berkuasa seperti inilah yang kita mahu. Tidak mengira siapapun, kalau bersalah tetap salah. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Sama ada itu perkara kecil atau besar, kalau ia tetap salah harus didakwa di mahkamah. Supaya ini dapat menutup mulut orang yang seringkali menghentam kerajaan, terutamanya pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ada yang mengata bahawa mereka kata pendakwaan terpilih. Jadi ini menjadi bukti bahawa tidak berlaku pendakwaan terpilih dalam kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia, Tan Sri Azam Baki, menegaskan ahli politik dari kerajaan juga didakwa di mahkamah, sekaligus bukti pihaknya kekal bebas dan tidak tunduk kepada sebarang tekanan atau siasatan terpilih. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang kata SPRM dipergunakan oleh kerajaan atau disalahguna oleh kerajaan, bolehlah beritahu mereka bahawa kalau ahli parlimen atau ahli politik pembangkang pun boleh didakwa, apakah itu adalah tidak adil? Mereka harus tahu bahawa yang bersalah tetap akan didakwa oleh SPRM. Menurut Azam Baki, siasatan SPRM terbukti tidak mengira pangkat, jawatan atau kecenderungan politik seseorang. Kes didakwa di mahkamah pada masa ini termasuk ahli politik daripada kerajaan dan pembangkang, serta pegawai kerajaan berjawatan tinggi dan ketua pegawai eksekutif CEO syarikat swasta Lapor Berita Harian. Beliau memberitahu sebanyak 978 tangkapan sudah dibuat terhadap penjawat awam sehingga September 2023 pada tahun ini sahaja. Tangkapan itu termasuklah pegawai penguatkuasa, orang awam dan swasta, membabitkan pengurusan tertinggi, peringkat pengurusan serta profesional dan pegawai sokongan. Daripada jumlah itu, kira-kira 40% membabitkan pejabat awam, manakala 60% ialah orang awam dan swasta, katanya. Dalam masa sama jelasnya, peratusan sabitan kesalahan rasuah melebihi 90% ditetapkan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NSCP 2019 hingga 2023, juga bukti keberkesanan siasatan SPRM. Pada tahun 2020, kadar sabitan adalah sebanyak 93%, diikuti 91% tahun 2021 dan 90,2% 2022, katanya. Azam menegaskan sabitan kesalahan rasuah itu juga termasuk kes SRC Internasional yang berakhir dengan denda dan hukuman penjara kepada bekas Perdana Menteri. Malah ujarnya kes 1MDB
masih dibicarakan walaupun kepimpinan kerajaan sudah bertukar 4 kali. Tanpa asas siasatan kuku, berkecuali dan tidak berpihak, nescaya kes skandal dunia ini tidak akan dapat didakwa di mahkamah sehingga kini. Ini sekaligus sudah membuktikan kewibawaan dan kebebasan SPRM dalam membentuk rasuah di negara ini tanpa azam baki lagi. Kita ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada SPRM dan juga khususnya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim kerana membersihkan negara ini daripada anasir-anasir yang tidak boleh memajukan Malaysia dan merosakkan Malaysia. Semoga SPRM lebih dinamik, lebih kreatif, lebih progresif dan lebih berani lagi. Jangan biarkan rasuah ini membarah di dalam negara yang kita cintai ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.